السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpahan kurnia, inayah izinnya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk terus menikmati erti sebuah kehidupan di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa melorongkan kembali nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan sebagai tanda syukur dengan melakukan sebanyak-banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama mudah-mudahan kita tinggalkan semua tegahan larangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan untuk menyambung kembali pengajian, perbincangan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sebelum PKP hari itu kita dah berbicara beberapa kisah-kisah khususnya yang berkaitan dengan Nabi Adam AS, yang kita kupas bagaimana pemikiran masyarakat boleh jadi terkeliru sehingga ada yang terpengaruh dengan pemikiran agama Kristian, seolah-olah Nabi Adam itu watak yang salah. Disebabkan dia makan buah larangan itu, kita semua duduk atas muka bumi. Seolah-olahnya di atas kesilapan itulah kita semua terpaksa duduk susah-susah atas muka bumi. Kalau tidak, semua kita sepatutnya dekat syurga. Sedangkan kita bincang, tengok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. From the very beginning Allah dah letakkan memang Adam itu Allah nak jadikan khalifah, bukan di syurga tapi khalifah atas muka bumi. Maka alhamdulillah kita semua, walaupun ada macam-macam planet ciptaan Allah, Allah pilih planet yang terbaik, planet yang paling sesuai untuk didiami oleh manusia, iaitulah namanya bumi, untuk sama-sama kita hidup, bermasyarakat, bersosial, tahu untuk mengambil manfaat baik, buruk, muslim, kafir, semua duduk sekali untuk kita sama-sama cuba membina satu masyarakat yang sejahtera, yang boleh hidup dengan penuh rasa kasih dan sayang. Mudah-mudahan akhirnya sebagaimana satunya Adam AS dulu diciptakan di syurga, maka mudah-mudahan akhirnya kita bercita-cita satukan manusia yang di atas muka bumi ini dengan agama Allah agar kita semua kembali bersatu di syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan cuba mengupas satu surah pendek. Dah lama dah kita tak kuliah. Untuk bincang tentang kisah-kisah ni, saya ambil satu surah pendek untuk dijadikan renungan, muhasabah. Mungkin juga boleh dikaitkan dengan bulan Maulidur Rasul, yang mana kita tahu Nabi SAW lahir di Mekah, besar di Mekah, kahwin di Mekah,
Sehinggalah akhirnya pada usia 40 tahun dapat wahyu pertama. Dengan turunnya ayat 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra. Maka dapat kita tahu selepas mendapat wahyu pertama itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ataupun menyeru sahabat-sahabat yang dipercayai, yang berpotensi untuk menerima ajaran Islam, dan Nabi terpaksa menyeru ataupun membuat dakwah tersebut senyap-senyap. Di rumah siapa tuan-tuan? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nak katanya Nabi jadi Rasul umur 40 tahun, wafat usia 63 tahun lebih kurang, makna kata 23 tahun Nabi jadi Rasul. Dan something yang kita boleh belajar daripada Nabi, 23 tahun Nabi jadi Rasul, 13 tahun yang pertama ayat-ayat yang turun kepada Nabi adalah ayat-ayat yang berkisar tentang akidah dan akhlak. Sepertinya Allah nak letakkan untuk Nabi, bentuklah masyarakat itu dengan kefahaman dulu. Bahasa zaman sekarang, bentuk mindset dulu. 13 tahun pertama tidak bicara tentang zakat, haji, kahwin, cerai apa semua, tidak. 13 tahun pertama masa Nabi dekat Mekah, ayat-ayatnya ayat tentang akidah dan akhlak. Kalau ikut orang putih, begin with the end in mind. Tanamkan akhirat, syurga, neraka, itu dulu dibentuk. Bila dah nampak akidahnya, nampak dah apa hujung yang nak dicari, barulah dibina syariatnya. Sebab tu ayat-ayat tentang hukum hakam, kemasyarakatan, hukum-hukum zakat, haji, puasa, semua itu fasa-fasa yang 10 tahun terakhir di Madinah. Maka apa yang kita nak highlight, bila 13 tahun pertama itu, mula-mula 3 tahun yang pertama Nabi terpaksa buat dakwah senyap-senyap. Bagaimana Nabi nak menjaga kerukunan, keharmonian yang ada, tak nak timbulkan polemik, takut orang rasa terkejut, Nabi buat dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Seorang sahabat yang mungkin kalau kita tanya, kita kalau buat discussion, kalau cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, mungkin kita boleh cerita panjang. Cerita tentang Umar bin Al-Khattab, panjang kita boleh cerita. Tapi mungkin kalau kita bincang tentang nama seorang sahabat yang kita sebut tadi, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, mungkin satu baris je kita boleh cerita. Tak banyak kita tahu tentang dia. Tapi tuan-tuan, inilah antara watak-watak yang sentiasa akan ada. Orang yang tak terkenal, tetapi sumbangannya sangat besar ke dalam Islam. Nabi kalau nak cakap tentang buat satu pusat pengajian, nak buat discussion, nak fahamkan tentang Islam di peringkat awal yang secara tertutup, nak selesa, logik kita baik buat dekat rumah Abu Bakar As-Siddiq. Orang tahu rumah dia dekat mana. Kita yang duduk zaman sekarang pun kita tahu rumah Abu Bakar tu kat mana hari ini. Bagi tuan-tuan yang biasa buat umrah haji, dekat Hotel Hilton tu, tapak tu tapak rumah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang tahu kat situ rumah dia. Tetapi sebab Nabi nak buat dakwah di peringkat awal, nak jaga sensitiviti masyarakat yang takut jadi polemik, kontroversi dan sebagainya, Nabi buat senyap-senyap di rumah seorang sahabat yang tidak begitu terkenal, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka di situlah Khadijah, Zubair bin Al-Awwam, Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira lebih kurang 30 orang sahabat yang pertama masuk Islam. Jumpa sekali, ajar ayat. Dan ayat-ayat yang turun selepas surah Al-Alaq, surah Al-Muzammil, ayat-ayat yang menjaga hubungan dengan Allah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, bangun malam. Wadhkurisma rabbik, zikir banyak-banyak. Ini ayat-ayat awal, nak bagi tanam kekuatan dan keyakinan para sahabat. Dan ini yang dibentuk oleh Nabi dulu. Bangun malam, zikir, tilawah, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran. Ini pembinaan masyarakat di peringkat awal. Kemudian datang pula surah Al-Muddathir. Maka begitulah lebih kurang 3 tahun pertama dibentuk begitu. Bila masuk tahun ketiga, bilangannya sudah lebih daripada itu, datanglah ayat Allah,
wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah berikan kepada Nabi, "Hei Nabi, sekarang sampai masanya berilah peringatan kepada kaum keluarga terdekat kamu." Maka disitulah tuan-tuan berlakulah Nabi panggil seru kaum keluarga terdekat, lesson learn. Allah nak bagi tahu dekat Nabi dan ajarkan kepada kita, sebelum kita nak gairah, nak cari orang jauh luar-luar, mulakan dengan kaum keluarga terdekat kita. Macam tu juga kita nak beri bantuan COVID ke apa, bagus bagi sampai ke Palestin, sampai ke Afrika pelbagai. Tapi kalau based on apa yang dilalui oleh Nabi, Allah seru kat Nabi, mulakan dengan yang dekat dulu. Maka Nabi panggil kaum keluarga terdekat, kabilah-kabilah yang terdekat dengan Nabi. Maka disitulah dalam sejarah sirah Nabi SAW berlakunya satu open speech atau public speaking. Sebelum ni semua Nabi buat tertutup. Orang tak tahu dekat mana Nabi buat pembangunan insan ini, fahamkan tentang Islam. Nak kata Nabi jaga sensitivity, Nabi buat dekat rumah Al-Arqam. Tiba datang tahun ketiga, datang ayat, "Wahai Muhammad, beri peringatan." Nabi pun panggil kaum keluarga. Secara trivianya, di sinilah tempat kali pertama Nabi buat ceramah terbuka. Di mana tuan-tuan? Di Bukit Safa. Biasa yang tuan-tuan kalau pernah buat umrah, haji, lepas kita dah tawaf keliling Kaabah, dekat belakang tu nanti kita sembahyang sunat maqam Nabi Ibrahim, belakang tu sikit lagi kita akan biasa mulakan sa'i di Bukit Safa. Maka di situ dah Nabi kumpul. Masa Nabi kumpul tu, lebih kuranglah kalau kita katakan Bukit Safa besar macam ni, Nabi dah kumpul-kumpul semua, Nabi mulakan ucapan. Ini pun menarik untuk kita belajar. Nabi tak mulakan dengan terus sembahyanglah kamu, tak. Sujudlah kamu kepada Allah, tak. Nabi mulakan dengan satu problem statement. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat dia, kaum keluarga yang terdekat. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, Nabi tanya, "Percaya tak tuan-tuan, pakcik, makcik, kalau saya katakan di belakang bukit ini sedang mara segerombolan tentera dengan kudanya sedang mara menuju arah kita. Adakah pakcik-pakcik, tuan-tuan semua percaya kepada saya?" Itu je soalan Nabi yang pertama. Nabi tak tanya pasal Allah, tak tanya pasal Rasul, tak tanya pasal apa. Tanya tentang satu benda yang tak ada. "Percaya tak tuan-tuan kalau saya katakan dekat belakang bukit ini sedang mara segerombolan tentera dengan kuda sedang mara menuju ke arah kita?" Apa respon? Ini kali pertama Nabi buat speech secara terbuka. Maka respon yang mereka jawab, "Ma jarrabna alaika kadhiban." Kami tak pernah dengar, kami tak ada experience kau tipu kami Muhammad. Nak menggambarkan kepada kita, Nabi ajar sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendakwah, benda yang paling asas, yang paling penting adalah trust, kepercayaan. Sebab tu Nabi mulakan, "Percaya tak kalau saya katakan bla 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 tadi itu?" Dan Nabi tanya benda yang tak nampak. Kenapa? Sebab sesungguhnya apa yang akan Nabi sampaikan banyak benda yang berkait dengan iman yang mungkin tak nampak dengan mata kasar kita. Nabi akan bercakap tentang Allah. Sampai sudah kita tak akan nampak Allah kat dunia ni. Nak cakap tentang syurga, nak cakap tentang neraka, nak cakap tentang dosa, pahala, berkat, rahmah, semua benda tu tak boleh nak dipegang dengan tangan. Taqwa. Maka Nabi mula dengan kata, "Percaya tak tuan-tuan kalau saya katakan?" Respon semua pakcik-pakcik saudara mara Nabi, "Ma jarrabna alaika kadhiban." Kami tak pernah kena tipu dengan engkau. Engkau kan Al-Amin. Satu permulaan yang baik. Tapi dalam keadaan suasana sangat positif,
Dengan erti kata kalau Nabi masuk je next stage, ittaqullah, ataupun apa-apalah ayat-ayat yang mengajak manusia untuk sembah Allah, belum sempat Nabi nak pergi next stage, bangun seorang pakcik. Yang tuan-tuan mungkin biasa dengan kisah ni. Semua tengah positif, tiba berjaya bangun seorang pakcik. Dia kata kepada Nabi, tabban laksairil yaum, celaka engkau Muhammad, sepanjang hari ini engkau celaka. Alihadza jama'atana, kamu kumpul kami ramai-ramai nak tanya tu je. Ni watak yang sangat berbahaya. Orang semua tengah positif, tengah yakin, tengah percaya kepada Nabi, dia datang, dia bangun, dia spin sikit je. Dia tak kata kami tak percaya, tak. Tapi dia twist sikit je. Dia mengganggu public opinion yang sangat positif tadi. Yang akhirnya, bila dia kata celaka engkau Muhammad, itu je sebab kau kumpul kami nak tanya tu je. Yang ramai-ramai yang tengah dengar tadi terganggu. Akhirnya pun sama kata, lah, celaka sungguh, kumpul nak tanya tu je. Watak itulah yang tuan-tuan biasa kita dengar dalam Al-Quran. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab tu bukan orang lain, pakcik Nabi sendiri. Yang akhirnya Nabi terpaksa stop, tak boleh nak proceed, sebab suasana tadi yang positif berubah menjadi negatif. Yang tak pasal-pasal nak tanya tu je, benda yang tak ada. Dan itulah daripada situ datangnya atau turunnya surah Al-Masad. Dan itulah topik perbincangan kita pada malam ini. Nak tengok macam mana suasana yang Nabi itu create dengan suasana positif tiba-tiba terganggu. Dan kita takut juga kalau suasana di akhir zaman ini pun banyak benda macam tu. Orang dah elok-elok semayang, orang dah elok-elok tutup aurat, tiba datang pemikiran, alah, tutup aurat tu bukan zaman kita, itu untuk orang Arab. Zaman dulu kita kat Malaysia tak perlu. Ada suara-suara macam tu. Ataupun twist sikit je, alah, suka hati orang lah nak minum arak ke, nak berzina ke, nak jadi LGBT ke, cuba jangan campur hal orang, boleh tak? Pusing sikit je. Akan ada orang, lah, ya tak ya juga. Cuma kes yang ini, Abu Lahab bukan sekadar twist, bukan sekadar spin, bukan sekadar divert, tapi berjaya Abu Lahab, dia celakakan Nabi. Tabban laksairil yaum, celaka engkau Muhammad sepanjang hari. Tuan-tuan ada pernah dengar tak, lepas Abu Lahab celakakan Nabi, kata Nabi binasa, Nabi balas balik, pakcik lagi celaka. Nabi tak balas. Nabi tak balas. Tapi tuan-tuan, sekali je Abu Lahab kata dekat Nabi, Allah rakam dalam Al-Quran surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau tuan-tuan faham bahasa Arab dekat situ, tabbat, binasa, celaka, yada, dua-dua tangan Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Watab, depan dah tabat, belakang watab lagi. Nak kata binasa dan celaka untuk Abu Lahab, dia bagi kat Nabi sekali, Allah bagi dua kali. Tabat watab, depan celaka, belakang celaka. Nabi tak balas, Allah yang bagi. Dan siapa yang dalami sikit maksud tabat yada, binasalah, celakalah. Yada ni dua tangan. Tangan ni tuan-tuan, kanan dan kiri. Kalau baca ayat tadi, bukan setakat depan tabat, belakang watab. Yada dua-dua tangan, depan, belakang, kiri, kanan Abu Lahab, semua celaka. Wal'iyadhu billah. So antara benda yang boleh juga kita ambil iktibar, jangan sesekali menghina Nabi, jangan sesekali menghina Islam, jangan sesekali bermain-main dengan benda-benda ini. Dan ingat, Abu Lahab bukan orang siapa? Pak saudara Nabi. Dan watak ini boleh berlaku bila-bila masa.
orang tu dekat dengan kita, ahli keluarga kita, Allah nak uji dan sebagainya. Maka di situlah nama Abu Lahab. Apa maksud Abu Lahab? Nama Abu Lahab ni bukan nama. Nama dia Abdul Uzza. Nama sedap, Abdul Uzza. Tapi dipanggil Abu Lahab. Orang Arab ni biasa dia ada abu-abu ni biasa gelaran. Lahab. Tak tahulah daripada perkataan Lahab ni orang Melaka panggil Lahabau ke, wallahu alam lah. Itu saya tak pasti. Tapi Lahab, kalau terjemah mudah dalam bahasa Melayu, lahab ni benda yang menonjol, benda yang nampak, benda yang suka dijulang. Dan memang Abu Lahab seorang yang suka dijulang, suka menonjol. Tapi dalam ayat ni juga tuan-tuan kalau perhati, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa celaka sangat Abu Lahab? Kesian ke Abu Lahab berbanding dengan Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam, pakcik Nabi juga. Tapi Abu Lahab ni Allah celakakan dia sampai kesudah dia tak mengucap, sampai kesudah dia tak masuk Islam. Sebab tu kita pun jangan cepat sangat nak mencelakakan orang, nak melaknat orang. Kita tak tahu, boleh jadi ada orang yang hari ini begitu benci kepada Islam, di hujung hayat dia peluk agama Islam. Siapa tak kenal Umar? Siapa tak kenal Khalid bin Al-Walid? Panglima yang sangat hebat lawan Islam. Finally, dialah menjadi hero panglima Islam. Ini semua kuasa Allah. Sebab tu kita tak perlu nak mencela, melaknat orang dengan sebenci-bencinya. Kita tak tahu kesudahan orang, dan kita pun tak tahu kesudahan kita. Tapi Abu Lahab ini, dia punya laknat, dia punya celaka kepada Nabi, Allah kata memang celaka, dan celaka dia tu sungguh-sungguh sampai ke peringkat kesudah dia tidak dapat menikmati syahadah yang sama-sama kita ucapkan. Sebab tu Allah kata ma aghna, tak ada faedah, tak ada guna kekayaan yang dia ada, harta yang dia ada, dan apa yang diusahakan. Nak katanya apa tuan-tuan? Orang kaya dia boleh beli semua benda, tapi hakikatnya tidak semua benda orang kaya boleh beli. Tak semua benda boleh dibeli dengan duit, dengan harta benda. Agama tidak boleh nak dibeli. Syurga tak boleh nak dibeli. Syahadah tak boleh nak dibeli. Tapi jangan pula silap seolah-olah kaya itu satu kesalahan. Tidak, kaya itu satu kebaikan. Cuma janganlah akhirnya kekayaan itu tak ada faedah. Mak bapak pun tak redha, Allah tak redha, na'udzubillah. Tak ada apa yang kita dapat. Maka dalam kes Abu Lahab, Allah letak dia punya celaka sampai ke peringkat kaya-kaya Abu Lahab, satu apa dia tak dapat. Sebab akhirnya kehidupan seorang mukmin, kita bukan hanya melihat kayu ukur di dunia, key happiness index kita bukan setakat dunia. Orang beriman, orang Islam melihat kayu ukur key happiness index kita sampailah ke akhirat. Kita nak kejayaan dan kebahagiaan di akhirat. Yang kita sebut tadi nama Abu Lahab ni, dia suka dijulang. Ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Disebabkan binasa dan laknat yang Allah berikan, Allah kata apa? Sayasla, kemudian nanti kelak dia akan, Abu Lahab itu masuk ke dalam api yang menjulang. Kalau guna bahasa kasar, oh engkau suka sangat dijulang, engkau suka sangat menonjol, orang lain suka duduk elok percaya Muhammad, kami tak pernah kena tipu dengan kau, kau cakap apa pun kami percaya. Tiba-tiba dia nak jadi hero, nak menonjol sangat. Les, kau kumpul kami nak tanya tu je, nak menonjol sangat, nak dijulang sangat. Nah, Allah letak Abu Lahab ini sayasla naran dzata lahab. Akhirnya kesudahan nanti Abu Lahab, dia memang akan dijulang, tapi bukan dijulang oleh manusia, tapi kelak di akhirat dijulang dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Sebab tu kita tengok dalam kes ini, Nabi tadi tanya, kalau tuan-tuan perasan, percaya tak tuan-tuan kalau saya katakan dekat belakang ni sedang mara? Nabi nak bagi tahu, memang nanti sampai masa aku akan ceritakan benda yang pakcik-pakcik tak nampak. Nak cakap tentang iman,
Nak cakap tentang akhirat, macam kita lah. Tuan-tuan, kalau ada seorang ustaz kata, percaya tak ada masa depan untuk Islam di atas muka bumi ni? Mungkin setengah, kami yakin, kami percaya memang Islam akan bangkit, Islam akan ni. Tapi mungkin ada setengah kata, mana boleh, Islam takkan ke mananya. Kita ni setakat ni je lah orang Islam, makin teruk makin jatuh. Tapi kalau kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi, peristiwa akhir zaman, yakin kita Islam akan naik. Cuma persoalannya kita dekat mana masa tu. Adakah kita bersama dengan Islam, atau wal'ayazubillah, kitalah menjadi watak-watak yang menentang Islam, wal'ayazubillah. Kemudian tak cukup dengan kisah Abu Lahab, Allah tunjulkan pula faktor tambahan yang menyebabkan bagaimana Abu Lahab akhirnya tergelincir sebegitu rupa. Allah kaitkan dengan wamra'atuh. Rupanya ada satu lagi watak, iaitulah imra'atuh, isterinya. Kalau Abu Lahab tadi namanya Abdul Uzza, dia panggil Abu Lahab, isterinya pula namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Kalau nama Jamil ni maksud cantik. Okey. Maka wamra'atu hammalatal hatab. Allah rakamkan isterinya pula adalah pembawa kayu bakar. Nak kata suami dengan vokal kata dekat Nabi macam tu sekali mengganggu persepsi. Kalau saya boleh istilahkan, kalau bahasa mudah zaman sekarang, semua orang elok je ambil vaksin, tiba ada seorang, mana mengarutlah vaksin, ha'alah, dia pun shoot dalam WhatsApp group, bagi ada video-video entah mana dia ambil, orang pun, ha'alah tak betul vaksin, habis. Merebak pemikiran anti vaksin, orang dah elok-elok dah. Orang jadi keliru, orang jadi confused. Minta maaf, tak kiralah, boleh jadi yang menyebarkan benda ni boleh jadi seorang profesor, boleh jadi seorang ustaz, siapa-siapa boleh jadi. Orang lain semua elok dah, tiba pom datang semua, ha'alah alamat dia ni, orang akan terkeliru. Dah pening semua orang. Ni pun bahaya. Sebab itu bila dikaitkan pula wamra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya pula pembawa kayu bakar, yang digambarkan sebagai isterinya pun tukang penyebar fitnah. Dan kalau disebutkan tentang Ummu Jamil ini pula tuan-tuan, punyalah dia punya marah dan benci kepada Islam sampai ke peringkat dia sendiri. Bear in mind, suami dia kaya raya Abu Lahab, maka isterinya pun pasti kaya raya. Kalau kita pakai logik, orang kaya kalaulah kata marah sangat, benci sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah dia upah budak-budak nakal mana tolong sekat perjalanan Nabi. Logik kita begitu. Tapi dirakamkan dalam Al-Quran, Ummu Jamil ini dia sendiri, perempuan, dia sendiri cari tempat-tempat dekat mana Nabi akan lalu, dia sendiri akan letak duri-duri dan sebagainya untuk menyekat perjalanan Nabi. Di sini pun ulama-ulama tafsir kupas, kenapa sampai dia sendiri yang perlu buat? Dia sendiri yang menjadi batu api, kasih orang bergaduh benci antara satu sama lain. Dia sendiri yang buat, bukan upah cyber trooper ke, tak, dia sendiri yang buat. Maka ulama-ulama tafsir bila kupas nak menggambarkan, itulah sifatnya bila seseorang tu dah terlalu benci. Tak dapat nak sembunyikan bencinya. Kalau aku hire kat budak-budak, nanti budak-budak ni tengok Nabi, cair, kesian, tak sampai hati, tak jadi letak duri. Sebab dia dah tak percaya kepada orang lain, dia nak sangat benda tu jadi, dia sendiri yang kaya raya ni, dia sendiri buat kat ground. Dan ulama-ulama tafsir kupas, memang dia letak tempat-tempat yang susah nak letak, tempat-tempat yang sangat strategik, dengan tujuan satu je, menyekat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang antara benda-benda yang kita tengok balik. Ingat kita punya senario ni baru 3 tahun pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kata Islam belum berpengaruh sangat. Yang bersama dengan Nabi majoriti adalah mustad'afin,
Majoriti yang bersama dengan Islam pada awal perjuangan dakwah Nabi ini, peringkat awal kebanyakannya orang miskin, orang susah. Orang yang kaya-kaya dia tak nak, dia rasa terancam dengan kedatangan Islam, sebab Islam bercakap dengan soal keadilan. Islam bercakap tentang hak. Maka orang-orang kaya macam Abu Lahab, isterinya terasa terancam. Yang itulah yang akhirnya dia sendiri yang buat benda-benda tersebut. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada tali dari sabut yang dipintal. Ini kalau dari sudut bahasa kinayahnya, dia adalah satu perlambangan, satu simbolik bagaimana zaman tersebut sanggup letak satu perlambangan, satu penonjolan untuk menggambarkan bahawa benda-benda itu adalah lambang. Okey, ini orang yang sanggup buat kerja-kerja macam ni. Sebab itu dalam hal ini, antara pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil iktibar, nombor satu, dalam konteks akhlak dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling cantik kita dapat belajar, Nabi seorang yang sangat sabar dalam menyebarkan dakwah. Dia tidak terus react. Kalau kita lah, bayangkan tuan-tuan, kita organize satu program, kita ajak orang datang dekat dewan ke apa, kita panggil, tiba-tiba kita bagi ucapan, orang maki kita. Mau kita halau dia, malu kita maki balik dia. Tapi tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Secara analisa, bila kita tengok peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah yang kena itu peribadi Nabi, Nabi biasanya akan bersabar. Ingat tak tuan-tuan peristiwa Nabi di Taif? Nabi sampaikan dakwah, pergi ke Taif, Nabi sampaikan terimalah Islam, tapi kalau tak nak terima Islam pun tak apa, yang penting jangan nak buat benda-benda. Tapi itulah juga yang berlaku kepada Nabi. Nabi nak keluar daripada Taif. Semua ini berlaku sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi kena paling batu, Nabi kena maki, kenapa? Nabi tak balas. In fact, malaikat offer. Malaikat offer bila tengok Nabi kena maki, kena baling batu dengan budak-budak dan mereka yang tak begitu waras, baling batu kat Nabi, kata dekat Nabi, malaikat offer. Nak tak kalau aku telangkupkan gunung Aksyabain ke atas penduduk Taif ni? Jiwa besar Nabi, jangan. Kalau kita letak, tak. Nabi kata jangan. Aku yakin, aku optimis, aku percaya satu masa nanti daripada tulang sulbi orang-orang inilah akan datangnya pendakwah-pendakwah yang menyebarkan Islam di Taif. Ni jiwa besar Nabi. Sebab yang kena tu Nabi. Nabi boleh sabar. Dan ternyata betul dalam peristiwa Taif itu, sekitar tahun 6-7 Hijriah, Islam dah bertapak dengan kukuh di Madinah. Memang datang orang-orang daripada Taif datang ke Madinah nak belajar Islam. Dan akhirnya Nabi bersyukur, seronok sangat-sangat. Apa yang Nabi harapkan satu hari dulu, kalau tidak dah telangkut habis, tak ada dah. Tapi mereka ini datang sendiri berjumpa dengan Nabi untuk belajar Islam, dan mereka lah menjadi pendakwah. Ini jiwa besar Nabi. Sebab itu jangan kita cepat sangat nak melatah, nak marah, nak membenci dan sebagainya. Sebab itu saya suka guna istilah, orang kafir ini bukan semuanya jahat. Dan saya teringat kata-kata Profesor Jamal Badawi. Mula-mula dulu saya dengar pun saya kata confused juga. Profesor Jamal Badawi dia kata apa? Do you realize the word kafara, kafir, kafara, kufur, is actually the same as the word C-O-V-E-R, cover. Saya masa tu tahun berapa 2008, 2009 dengar talk dia tu lah dekat Melbourne. Kata, takut dengan pemikiran-pemikiran macam ni. Tengah tersebar pemikiran liberal masa tu, main tafsir suka hati. Balik saya cek, betul. Al-kufru bimakna al-ghita. Kufur, kafir ni maksudnya tertutup. Makna kata orang kafir ini dia tertutup, dia tak nampak lagi kebenaran, dia belum nampak.
Maka tanggungjawab kita lah sebagai orang Islam, tolong dia buka, tolong dia singkap, biar dia nampak Allah, buka biar nampak akhirat. Takut-takut mata kita nampak yang dunia je, tak nampak yang akhirat. Istilah orang Melayu, katak bawah tempurung. Katak bawah tempurung dia rasa dah hebat dah, ong kuat apa semua. Cuba buka tempurung tu, wish, luasnya dunia, macam-macam lagi makhluk yang ada. Macam itulah juga kalau kita faham kenapa Islam bila datang satu-satu tempat, negara, Islam datang dia buka, dia tak panggil jajah. Kalau Barat datang memang datang dengan pemikiran penjajah. Dia tutup sampai tak nampak lain, nampak dah merdeka 60-70 tahun pun nampak British tetap yang paling hebat. Memang dia tutup pemikiran. Yang datang Perancis, orang nampak Perancis saja, sampai orang Arab pun lebih bangga berbahasa Perancis daripada bahasa Arab sendiri. Orang Melayu pun rasa malu nak cakap Melayu, bangga sangat cakap English, contoh. Tapi Islam datang dia buka. Islam datang dekat Madinah, buka. Islam datang kat Mekah, buka. Islam datang dekat Melaka, buka. Sampai nampak, bukan setakat nampak yang 10-20 tahun, nampak sampai akhirat. Buka nampak yang tak nampak. Buka tentang dosa, pahala, syurga, neraka. Sebab tu kita cerita Isra' Mi'raj, sampai langit ke-7, Sidratul Muntaha, buka. Sebab tu yang menarik, akhirnya saya kata, oh betul juga Profesor Jamal Badawi ni punya pemikiran bila dia kata the word kafara is actually equal to the word cover. So kita kena uncover, unleash, kita buka. Maka sebab itu Nabi dengan jiwa besarnya dia buka, sampailah orang-orang yang belum kenal Islam, yang tertutup dengan Islam, akhirnya nampak. Dan ternyata bila orang yang belum Islam, bila dia terima Islam, kadang-kadang Islamnya jauh lebih baik daripada kita yang menerima Islam secara waris ni. So mudah-mudahan kita pun yang dah sedia Islam, kita sentiasa buka hati, buka pemikiran untuk mendalami lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu pun mungkin kita sebut Islam nampak semayang aja. Nampak Islam, nampak puasa, zakat, haji. Sekarang every single thing kita berjaya dah nampak. Islam ada semua angle lah. Bisnes pun ada cara Islam, ekonomi pun ada Islam dia, kahwin, cerai, sampailah politik, undang-undang, hubungan antarabangsa, semua ada Islam. Buka. Tak payah pergi jauh, saya sendirilah dulu pun nampak di Islam tu nampak semayang je. Bila belajar, buka lagi. Maka betul lah Islam dengan erti kata kita terima semua yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya katakan tadi, Nabi SAW bila dia yang kena, dia boleh bersabar. Tapi bukanlah sampai ke peringkat dayus, orang buat apa-apa, Nabi tak buat apa-apa. Ternyata kalau yang kena itu Nabi, diri dia sendiri dia boleh bersabar. Tapi kalau yang diganggu gugat adalah agama Allah, yang diganggu adalah Islam, yang tu Nabi akan bangkit sampai sanggup berperang bermati-matian. Tu cara Nabi. Sebab itulah berlaku juga perang Badar, berlaku juga perang Uhud, berlaku juga perang Khandaq. Cuma menarik tuan-tuan, kalau kita buat simple analysis, perang-perang tersebut berlaku bukan di luar. Perang Badar, Nabi duduk dekat Madinah, orang kafir Quraisy daripada Mekah datang Madinah. Meaning to say, Islam tak berperang sebenarnya. Musuh yang datang menyerang, Islam bertahan. Tapi itu pun orang kata Islam agama teroris. Nabi tak nak bergaduh, Nabi pun 313 saja. Musuh yang datang daripada luar, daripada Mekah 450 km datang nak serang. Takkan Nabi nak duduk diam? Nabi pertahankan. Nabi menang, orang kata Islam tertegak dengan mata pedang. Perang Uhud memang kat Madinah. Kita buat umrah haji memang pergi kat medan Uhud itu, Jabal Uhud. Memang musuh serang. Perang Ahzab pun Nabi dekat Madinah. Semua peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kepada kita orang luar serang. Tapi bila kita terkeliru dengan persepsi Islam tertegak dengan mata pedang, Islam agama teroris, Islam dengan persepsi yang dimiliki oleh Barat, kita pun terkeliru. Lah, Islam ni ganas. Sampai berlaku September 11 dan sebagainya, kita pun jadi diam aja.
Palestin diganyang, kita pun kata Palestin ganas, padahal baling batu je. Diam je orang Islam. Sebab tu dalam hal ini, ternyata tuan-tuan, Islam dapat memerdekakan Madinah, Nabi jadi ketua negara. Zaman itu siapa nak berkuasa confirm kena perang. Tapi sejarah membuktikan Nabi tak perlu perang pun. Nabi sekadar berhijrah pergi ke Madinah. Islam tertegak di bumi Madinah tanpa pertumpahan darah. 8 tahun lepas itu, Nabi dan para sahabat balik kampung halaman, memerdekakan kota Mekah, berlaku Fathu Makkah, juga tanpa sebarang pertumpahan darah. Itu pun orang masih kata Islam tertegak dengan mata pedang. Tak payah pergi jauh tuan-tuan, tengok tanah air kita. Islam masuk melalui Melaka. Ada tak berlaku pertumpahan darah? Tak ada. Tak ada. Yang datang dengan akhlak para pedagang. Akhirnya para miswara dan sebagainya berjaya mengislamkan tanah air kita Melaka pada masa tersebut. Ini antara bendanya. Sebab tu kita kata dari sudut ini, Nabi menunjukkan satu akhlak yang sangat baik. Nabi cuba bersabar sebaik mungkin. Yang penting dakwah terus berlangsung. Dan lebih menarik lagi tuan-tuan, apa yang kita tengok, Nabi tanpa perlu membalas, cukup Allah balas Abu Lahab. Sekali dia kata kat Nabi, Allah kata dekat Abu Lahab, depan, belakang, kiri, kanan. Dan kita pun baca ayat ini sampai kiamat. Selama-lamanya Abu Lahab akan didoakan dengan kebinasaan. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Muhammad, umat yang mempunyai akhlak dan pribadi yang sangat mulia, belajar daripada Nabi SAW sebagai contoh yang terbaik. Dan mudah-mudahan sama-samalah kita menjadi pendakwah mengikut kapasiti kita masing-masing untuk sama-sama memberikan pencerahan tentang keindahan agama Allah di dalam masyarakat. Yang baik semua daripada Allah, yang salah, yang silap, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.